Assalamualaikum. Kita sambung semula. Apa tu kelebihan-kelebihan yang bakal diperoleh oleh host bila dia menjadi host dalam program projek Ghost Kitchen? Apa yang akan mereka perolehi? Kalau kita lihat, orang berniaga jarang yang nak buat secara percuma, dan memang bila berniaga, mereka melabur dan berniaga memang nak keuntungan. Itu adalah perkara yang normal. Cuma bezanya kalau dulu nak melantik ejen bukan satu perkara yang mudah. Sebab dulu tak ada kaedah nak mengesan siapa yang bawa customer. Kalau customer ni beli, siapa ejennya. Jadi keadaan tersebut dah tak sama macam sekarang. Contoh sekarang ni, Foodpanda ialah ejen kepada kedai. Jadi pelanggan-pelanggan beli melalui Foodpanda. Foodpanda letakkan gadgetnya dekat kedai ataupun device tu ada dekat kedai. So host tadi ni hanya menyediakan barangan mengikut spesifikasi yang telah dipersetujui sebelumnya. So datang rider, ambil dan hantar kepada pelanggan. Pelanggan dah membayar melalui Foodpanda. Foodpanda pun bayarlah kepada host tadi. So benda tu mudah. Foodpanda pun dapat komisen dia, dapat keuntungan dia. Peniaga pun dapat bahagian dia. Jadi yang aplikasi yang sebagaimana Foodpanda ada ni, yang ditawarkan oleh Foodpanda, hari ini dah bukan Foodpanda saja. Ada GrabFood, ada lagi bungkus Eat, ada Bip, ada banyaklah sekarang ini yang sama dengan yang dilakukan oleh Foodpanda. Oleh itu, sebagai host, mereka boleh sendirinya pergi mendaftar dengan Foodpanda dengan semua sekali P-hailing yang ada ini, atau selain daripada sendiri pun nak mendaftar, dia boleh melantik mana-mana orang untuk mendaftar sama di semua aplikasi yang ada. Tak ada pihak yang boleh menghalang, sebab yang sediakan aplikasi ini pun mereka nak untung. Contohnya ialah Meniaga, satu aplikasi yang baru. Yang ini tak ada apa-apa keuntungan diambil oleh pihak meniaga. So boleh download, ada dekat Google Play, dan sesiapa saja boleh. Di situ pun dah ada delivery, rider-ridernya dah ada. Pelanggan bayar, kedai sediakan barang, beri pada rider. Okay? Jadi dah tak ada lagi yang mengkontrol. Kalau dulu mungkin cuma Foodpanda saja, sekarang aplikasi dah banyak dah. Yang sama macam Foodpanda tu dah banyak. Contoh lagi lah macam Bungkus Eat. Bungkus Eat pun sama, dia tak ada ambil komisen apa-apa, dan sesiapa yang nak gunakan aplikasi dia tak ada masalah. Dia ada sediakan penghantaran. So cuma macam mana kaedah nak memberikan komisen ataupun keuntungan kepada ejen tadi. Itu adalah satu perkara teknikal. Contohnya ialah bagi ejen, dia boleh melihat dalam aplikasi. Dia boleh tahu berapa jualan yang dibuat. Dengan peniaga pula, peniaga buat satu perjanjian. Katalah satu nasi ayam harga RM6, komisen RM1. Jadi kalau ejen itu dapat buat jualan satu hari 50 set, artinya dia dapat RM50 lah sehari. Itu daripada satu berniaga. Dan ejen tadi ni dia boleh gunakan segala aplikasi yang ada. Okay. Itu tak ada halangan. Sebabnya pembina aplikasi pun nakkan bahagian dia, nakkan keuntungan, dan ejen pun nakkan keuntungan. So itu adalah perkara yang tak ada masalah. Jadi satu ejen dengan satu host tadi, dia nak gunakan semua aplikasi, mungkin ada 10 ke 15 aplikasi, itu terpulang. Sebab dia yang akan buat marketingnya nanti. Dia yang akan cari jalan macam mana nak sampaikan benda ni kepada orang ramai, supaya orang ramai itu order melalui tempat dia. Jadi, kalau orang order melalui tempat dia, host tadi pun berikanlah kepada dia komisen dia. Kalau satu aplikasi dia dapat dah, yang ini aplikasi A dia dapat RM50. Melalui Foodpanda dia dapatlah komisen sikit, mungkin dalam 5%. Mungkin dia cuma dapat dalam, kalau harga jualan RM10 dia mungkin dapatlah 50 sen atau begitulah.
Ada lagi aplikasi yang dia dapat lebih banyak. Apa yang penting bagi host ialah, keuntungan bagi host, kelebihan bagi host ialah, dia boleh melantik seberapa banyak ejen. Dengan adanya banyak ejen, kalau sekarang ini dia dah jual nasi ayam ialah sebanyak 100 set satu hari dengan harga RM6. Maksudnya dia dah ada RM600. Okey, itu normal bisnes yang dia dah buat. So bila dia melantik ejen, satu ejen dapatlah buat katalah satu hari cuma 20 set. Dengan kadar dia bagi pada ejen itu ialah RM5. Kalau dia dapat lantik 10 ejen, artinya dia dapat tambahan lagi 200. 200 kali dengan RM5, dia dapat lagi RM1,000. Dalam RM1,000, dia mungkin ada keuntungan RM50 ke RM100. Tetap itu sebagai satu keuntungan. Dan yang biasa punya dia buat, satu hari 100, itu dah satu yang dia punya sendiri dah. Sekarang dia dapat tambahan. Kalau ada 30-40 ejen, kalau ada barang-barang lain, menu-menu lain dan ejen-ejen semua sekali sanggup berhabisan, ada kemungkinan yang dia dapat pada setiap hari itu hanyalah tinggal 20 ke 30%. Ejen-ejen membuat jualan lebih besar daripada yang kadar harian mereka yang dia buat. Jadi kelebihan bagi host-host yang terlibat dalam program Ghost Kitchen, dia akan dapat seperti itulah, iaitu meningkatkan jualan dia. Dalam persaingan yang ada pada hari ini, nak buatkan iklan pakai bena, banting, diletak sana sini bukan lagi satu perkara yang mudah. Dan capaian orang pada hari ini bukan sekadar pada bena-bena atau iklan-iklan di tepi jalan ataupun diiklankan dekat radio TV. Kalau kedai itu ada di Bangi dan nak dimasukkan dalam iklan radio yang satu Malaysia pun tak sesuai juga. So pengiklanan sekarang dah boleh pergi pada targeted area, hanya sekitaran situ saja. Kalau katalah Bangi itu kawasan Seksyen 7, untuk Seksyen 7 saja. Jadi kedai berada di situ, marketer-marketer membuat marketing strategi mereka di situ. Inilah keadaan yang ada pada hari ini. Jadi kelebihan ataupun faedah-faedah yang akan diperoleh oleh host ialah dapat meningkatkan jualan, dapat membina lebih banyak rangkaian, dapat memfokus masa dia lebih dalam menyediakan produk-produk yang lebih baik, lebih bermutu. Dan kalau dia fokus pada beberapa barang sahaja, menu yang nak dijual, so dia punya kebaikannya lah, dia dapat menjual dalam bentuk bulk, jumlah jualan yang besar untuk satu-satu produk. Artinya dia dapat membeli barang dalam bentuk pukal. Ini akan menurunkan kos barangan, kos tenaga kerja. Semua akan turun sebab barang yang dijual adalah benda sama. Kalau sebelum ni cuma jual 100 saja nasi ayam, hari ini dia boleh jual 1,000 bungkus nasi ayam. Bila beli dalam kuantiti yang banyak, harga ayam akan turun, harga barang sebanyak akan turun. Pembuangan-pembuangan, pembazir semuanya akan berkurangan. Jadi ini kelebihan kepada host. Jadi semoga dengan kaedah ini, host pun akan berfikir, dapat fikir bahawa kalau sebelum ni tak ada cara nak melantik ejen, so hari ini dah ada. Tinggal sekarang ni, host perlu mengadakan satu gandingan dengan pihak pertubuhan supaya pelantikan ejen tadi itu terjamin, akan diawasi, akan dipantau. Ada peraturan-peraturan, syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Sekiranya ejen itu langsung kepada host, ada kemungkinan ejen-ejen akan memanipulasi keadaan kerana host tak memahami apa peraturan-peraturan yang ada dekat satu tempat. Jadi dengan keadaan ini, kerja-kerja untuk memantau, memerhatikan ejen ataupun merchant ataupun pedagang akan dilakukan oleh pihak pertubuhan. Jadi kerja-kerja vendor, kerja-kerja host senang saja, iaitu sediakan barang-barang, masak dengan paling baik, dengan paling bagus, memberikan perkhidmatan yang terpaling baik. Hal marketing, hal pemasaran, serahkan kepada pihak pertubuhan, pihak ketiga, pihak yang lebih arif, yang lebih terbiasa dengan keadaan-keadaan tersebut. Inilah kelebihannya. Di satu pihak, mereka mendapatkan sedikit rezeki, menumpang rezeki melalui host tadi yang sedang berniaga. Dalam masa yang sama, host juga berpeluang untuk membesarkan lagi perniagaan mereka kerana adanya ejen-ejen yang bergerak bersama-sama. Jadi ini win-win situation.
dua-dua pihak mendapat kebaikan. Bagi pihak pertubuhan pula, dia dapat menjadikan ini satu keadaan yang baik, mempertemukan kedua belah pihak yang saling perlu memerlukan. Saya harap kita dapatlah sesuatu melalui siri ini. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, ada yang kurang jelas, kita masukkan saja dalam WhatsApp group ataupun Telegram ataupun nyatakan dalam Facebook. InsyaAllah kita sambung pada tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.